Rahim. Yang ketiga daripada perkara yang berhubung dengan beriman kepada hari akhirat ialah Allah tidak menjadikan manusia itu sia-sia walaupun ia tidak berhajat kepada faedah, tetapi yang lainlah berhajat kepadanya. Oleh itu, manusia hendaklah menyedari apa guna mereka dijadikan, bukan mereka dipergunakan ataupun dijadikan dengan sia-sia tidak berguna. Di antara tujuan Allah menjadikan hari akhirat ialah untuk memberi keputusan daripada manusia melakukan perkara yang menjadi tujuan mereka dijadikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak menjadikan manusia sia-sia sebagaimana dijadikan seluruh alam ini. Seluruh alam adalah tanda-tanda ketuhanan, kebesaran dan kerajaan Allah Ta'ala. Di antara tanda kebesaran kerajaan itu ialah rakyat. Tanda kebesaran kerajaan Allah Ta'ala yang tidak ada bandingan ialah seluruh makhluknya. Di antaranya ialah manusia. Dengan ada tujuan-tujuan, faedah dan manfaat. Walaupun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa faedah. Kerana Allah Ta'ala itu maha kaya, tidak berhajat kepada apa-apa. Makhluknya berhajat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menunaikan hajat makhluknya di dunia dan di hari akhirat. Firman Allah Ta'ala, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illahu Rabbul Arshil Karim. Surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 116. Artinya, maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main sahaja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Allah Ta'ala adalah Raja yang sebenar, kerajaan yang sebenar, dengan makna yang kekal selama-lamanya, yang tidak ada mula bagi adanya. Adapun raja-raja di kalangan makhluk, kerajaan di atas dunia tidak kekal selama-lamanya, tidak tahan selama-lamanya, ada ajal. Allah Ta'ala kekal selama-lamanya, dan Allah Ta'ala jadikan makhluknya termasuk manusia ada tujuannya. Al-Quran Al-Karim menerangkan 3 tujuan dijadikan manusia. Yang pertama untuk beribadat, yang kedua untuk berkhilafah, yang ketiga untuk beramanah. Perkara ibadat dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia malaikat supaya mereka itu beribadat kepada aku. Beribadat dengan makna memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala.
memperhambakan dengan menyembah, memuji dan memuja Allah Ta'ala dengan segala cara, roh, jasad, harta benda dan segala nikmat. Ibadat jasad dan roh, semayang. Semayang kita melakukan sembah Allah Ta'ala dengan jasad anggota kita dan roh kita. Puasa melakukan ibadat jasad dan roh. Zakat melakukan ibadat harta. Haji roh, jasad dan harta semua sekali. Ada yang wajib dan ada yang sunat. Termasuklah bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersumpah dengan nama Allah, berbai'ah dengan nama Allah. Itu dengan makna memperhambakan diri kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, memperhambakan diri dengan makna tunduk kepada peraturan-peraturan Allah Ta'ala. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minah idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak harus bagi seseorang lelaki yang beriman dan seseorang perempuan yang beriman, yang percaya kepada Allah, apabila Allah memutuskan sesuatu perkara dalam urusan mereka, lalu mereka membuat pilihan yang lain, apa saja ketetapan Allah, sama ada bagi diri kita, bagi masyarakat kita, bagi segala-galanya yang Allah Ta'ala putus, tidak ada pilihan. Dengan makna memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sahaja ibadat yang diwajibkan, termasuklah halal dan haram dalam perkara makanan. Termasuklah pakaian, wajib menutup aurat. Itu adalah keputusan Allah, bukan adat. Menutup aurat ini keputusan Allah, disebut dalam Quran dan hadis. Jangan buat main-main dalam perkara ini. Termasuklah undang-undang negara, undang-undang jenayah, hukum qisas, hukum hudud dan lain-lain lagi yang berkait dengan jihad, perang, damai. Termasuklah hukum yang berkait dengan orang yang bukan Islam, tidak boleh zalim. Itu keputusan Allah Ta'ala. Jangan buat pandai-pandai perkara yang dinaskan dalam Quran, yang dinaskan oleh Nabi SAW, yang dilantik oleh Allah Ta'ala, maka tidak ada pilihan, tak boleh ditolak lagi, kecuali dalam perkara yang ada pilihan. Kita nak makan apa hari ini, nak minum apa hari ini, minumlah, makanlah yang dihalalkan, ikut nak pilih. Halal dan haram jangan buat pilihan, kecuali diizinkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan darurat, untuk memelihara nyawa dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat tidak ada makanan yang lain melainkan itu sahaja. Kalau tak makan mati, maka wajib menjaga nyawa. Wajib menjaga nyawa, menjaga nyawa wajib. Tak ada makanan melainkan daging babi. Daging babi diharamkan oleh syarak. Tapi tak ada makanan yang lain melainkan daging babi sahaja. Menjaga nyawa adalah wajib. Masa itu kena makan daging babi yang diharamkan itu. Termasuklah untuk mengubat penyakit. Tidak ada obat yang lain untuk menjaga nyawa melainkan itu, maka diizinkan oleh syarak. Kalau ada perkara yang suci yang lain, maka naklah dipilih yang suci, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Itu batas yang kita kena faham. Jangan dengan sebab kononnya kuat sangat agama, benda darurat pun sanggup bunuh diri juga. Itu tidak boleh. Tidak boleh mengikut hukum syarak. Tidak boleh. Kerana menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan dan keluarga, menjaga harta, menjaga maruah adalah rukun dalam kehidupan manusia yang diputuskan oleh Allah Ta'ala. Itu makna ibadat. Allah Ta'ala menamakan kita hamba, bukan rakyat. Kita kena tunduk berkeputusan. Itu makna hamba.
memperhambakan diri, ibadat dan tunduk kepada peraturan Allah. Yang kedua, tujuan Allah Ta'ala menjadikan manusia ialah untuk menjadi khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada malaikat, malaikat makhluk yang awal dijadikan, Tuhan berkata, aku nak jadikan satu makhluk yang dinamakan manusia, bermula dengan Adam, untuk menjadi khalifah di atas muka bumi. Lalu malaikat bertanya untuk meminta penjelasan. Adakah engkau hendak jadikan makhluk yang akan melakukan kejahatan, yang menumpahkan darah, yang berperang di antara satu sama lain? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami sentiasa mengucap tasbih, sentiasa memujimu wahai Tuhan kami. Mengapa tidak ditugaskan kami menjadi khalifah di atas muka bumi? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Tuhan berkata, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Bumi yang menjadi pusat kepada cakrawala-cakrawala, dijadikan di atasnya berbagai-bagai makhluk yang lain, yang boleh mengendalikan urusan makhluk yang lain yang di atas muka bumi. Bukan malaikat, bukan binatang, bukan kayu dan batu, ialah manusia yang ada roh, ada jasad, ada diri, ada keluarga, ada masyarakat, ada nyawa yang boleh bergerak ke sana kemari, menghimpunkan kekuatan diri dan masyarakat, menggunakan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi. Itu makna khalifah. Iqamatud din wa siyasatud dunya bih, menegakkan ad-din. Ad-din ialah Islam, menegakkan Islam, iaitulah ajaran Allah bagi semua makhluknya. Wa siyasatud dunya bih, dan mengurus dunia dengannya, mengurus dunia dengan agama itu. Yang boleh buat ialah manusia. Ini tujuan kejadian manusia. Maka Allah letakkan manusia di atas muka bumi untuk mengurus binatangnya, mengurus pohon kayunya, mengurus kayu dan batunya, mengurus bukit buka dan gunung ganang, mengurus lautannya, mengurus makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi, dan mengurus diri manusia sendiri, menggunakan bahan-bahannya dengan syariat Allah. Syariat Allah adalah amanah, iaitulah kewajipan yang ketiga, tujuannya menunaikan amanah. Firman Allah Ta'ala, inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah memamerkan, kami Allah telah memamerkan, membentangkan satu perkara yang dinamakan amanah kepada langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang, supaya bersedia untuk menerimanya. Fa'abayna an yahmilnaha, tiba-tiba langit dan bumi enggan, tidak mahu. Wa ashfaqna minha, dan takut untuk menerima amanah itu. Wa hamalaha al-insan, insan bermula dengan Adam, bersedia untuk menerimanya. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya manusia itu zalim lagi jahil. Apa dia amanah? Iaitulah melaksanakan amal mengikut syariat Allah. Allah mengatakan kepada langit, bumi, bukit buka dan gunung ganang,
Sesiapa yang menunaikan perkara amanah ini dengan baik dimasukkan ke syurga. Sesiapa yang tidak menunaikannya dengan baik dihumban ke dalam neraka. Bila mendengar begitu, maka langit, bumi, bukit, buka dan gunung ganang takut. Tak bersedia untuk memikulnya. Maka Allah menjadikan manusia bermula dengan Adam. Adam yang ada jasad, yang ada nyawa, yang ada roh, yang hidup bersendiri dan bermasyarakat, bersedia untuk menunaikan amanah itu. Dan Allah Ta'ala menolong manusia dengan rahmatnya, melantik nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dilantik oleh Allah Ta'ala untuk menerima amanah syariat. Allah Ta'ala tunjukkan Adam, Allah Ta'ala tunjukkan Nuh, tunjukkan dengan Ibrahim alaihi salam. Disebut contoh Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun qala inni ja'aluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Dan apabila Allah menguji Ibrahim dengan beberapa kalimah firman Allah Ta'ala, terkandung di dalamnya perintah-perintah Allah, dan Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah Allah, ditunaikan oleh Ibrahim dengan sepenuhnya dengan Islam. Lalu Allah mengatakan, wahai Ibrahim, aku jadikan engkau imam. Imam dengan makna pemimpin, yang memimpin manusia. Ibrahim menjawab, wa min dzurriyyati, wahai Tuhan, jadikanlah juga zuriat keturunanku pemimpin-pemimpin. Allah Ta'ala kata, la yanalu ahdi zalimin, tidak mencapai janjiku dengan sebenar oleh orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim tidak boleh mencapai janji ini. Yang zalim ialah yang tidak mengikut syariat Allah. Baiklah baik lagu mana pun, juruh dia baik, bagi piti, bagi duit banyak, bagi sana, bagi sini, tapi tak ikut syariat Allah. Zalim namanya. Zalim namanya. Ada yang mengikut syariat Allah, mengikut ajaran Allah. Semua keputusan Allah hendaklah diikut dengan cara yang betul dan bijak. Itu makna adil. Ditunjuk oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, berakhir dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Ta'ala uji manusia semuanya. Di hari kiamat dihidupkan semula. Setelah dimatikan semua, dihidupkan semula. Dia akan baca bagaimana mahkamah Allah Ta'ala. Mahkamah Allah akan mendengar saksi-saksi malaikat. Dibaca catatan-catatan malaikat. Saksi kulit-kulit anggota yang ada pada tubuh badan manusia sendiri. Saksi makhluk-makhluk. Allah Ta'ala menghukum dengan hukuman yang adil, dengan saksi malaikat, saksi diri manusia, saksi makhluk, dan catatan-catatan. Allah Ta'ala tidak menghukum dengan ilmunya sahaja. Pada Allah Ta'ala maha mengetahui. Dalam gelap pun Tuhan tahu, wahai Muhammad, wahai Abdullah, wahai Ali, wahai siapa, di tengah malam yang gelap, pukul sekian saat sekian membuat ni. Allah Ta'ala boleh kata begitu. Allah Ta'ala boleh kata begitu. Tapi tidak, Allah Ta'ala maha adil. Dibawanya malaikat, dibawanya suratan, dibawanya saksi, kulit, tangan, diri sendiri bercakap, menyaksikan. Adakah manusia menunaikan tanggungjawab tujuan mereka dijadikan? Panjang ceritanya. Firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Suratul Mulk ayat 1 hingga 2. Artinya, Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan,
dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa lagi maha pengampun. Ayat ini menyatakan kebesaran Allah, maha suci Allah, kekuasaannya. Semua kerajaan yang ada di seluruh dunia sejak awal kejadian alam sehingga hari kiamat di bawah tangan Allah, di bawah kekuasaan dan genggaman Allah. Dan semua kerajaan itu tidak kekal. Sama ada kerajaan yang Islam, sebesar-besar kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam, yang menakluk manusia, menakluk binatang, menakluk jin makhluk yang gaib, yang menggunakan bahtera angkasa yang boleh terbang ke sana kemari. Kapal terbang yang ada pada hari ini kecil saja. Kecil saja. Nabi Sulaiman alaihi salam yang boleh mengerahkan manusia, jin, burung yang terbang di udara, binatang-binatang. Bukan saja menguasai bahasa manusia, termasuk bahasa semut yang halus dikuasai oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaannya tidak kekal. Kerajaannya ditamatkan oleh Allah Ta'ala. Habis riwayat. Cerita saja. Kerajaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatur sendiri 10 tahun diwafatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khulafa' Rasyidin ditamatkan riwayat. Umar bin Abdul Aziz 2 tahun sahaja. Kerajaan Islam Nabi akhir zaman 1300 tahun lebih. Dijatuhkan kerajaan Utsmaniyah. Ditukar kuasa-kuasa besar dunia. Dulu Parsi, Rom sebelum Masehi, China dan India, macam-macam kerajaan tidak kekal selama-lamanya. Termasuklah kerajaan yang ada pada hari ini tidak kekal selama-lamanya. Sama ada kerajaan kuasa-kuasa besar dunia, Timur dan Barat tidak kekal. Kita menyaksikan kerajaan komunis Soviet Union hancur bergetar. Tak sampai 100 tahun hancur Soviet Union. Kita menyaksikan Britain, Perancis, Jerman, Hitler, Jepun. Kita akan saksikan kerajaan yang ada pada hari ini akan jatuh juga. Akan jatuh. Silih berganti. Adil dan zalim, Islam dan bukan Islam. Silih dan berganti. Kerana Allah Ta'ala nak menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa kalangan kamu yang baik amalannya, yang menerima yang Islam, menerima yang adil, menerima yang baik. Wa huwal azizul ghafur. Dia Tuhan yang maha perkasa, tidak ada siapa yang boleh mengalahkan Tuhan. Al-Ghafur, yang maha pengampun. Pintu taubatnya laksana timur dan barat. Sekiranya hamba-Ku datang sepenuh langit dan bumi dosa, memohon keampunan, Aku beri kepadanya keampunan sepenuh langit dan bumi. Daripada mula sehingga nyawa sampai ke halqam, dibuka pintu taubat. Namun ramai manusia yang kufur, yang engkar, yang mengerjakan maksiat, yang lawan Allah Ta'ala. Sama ada orang perseorangan ataupun kerajaan-kerajaan yang besar. Sudah mati, sudah bertaubat. Kebanyakannya begitu kerana leka dan lalai. Allah Ta'ala uji. Firman Allah Ta'ala, Inna khalaqnal insana min nutmatin amsajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Suratul Insan ayat 2. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setitik mani yang bercampur lelaki dan perempuan, yang kami telah mengujinya dengan perintah dan larangannya, halal dan haram, wajib, sunat dan harus. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Manusia boleh mendengar dan boleh melihat, kecuali mereka yang tak dengar, tak melihat, pekak, bisu, tak akal,
tak mukallaf, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Yang ada telinga, yang ada mata, yang ada akal akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala selagi mengikut kemampuannya. Bila tiba ajalnya, setelah mereka ditamatkan riwayat dunia dan menghadapi hidup hari akhirat. Wallahu a'lam.